Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video penerangan sejarah tingkatan 3. Hari ini kita nak fokus kepada tajuk 2.4 iaitu pentadbiran negeri-negeri Selat. Sebelum ni dalam tajuk 2.3 kita dah belajar tentang pembentukan negeri-negeri Selat. So kita nak pergi dalam mendalami lebih sedikit tentang pentadbiran negeri-negeri Selat ya. Okey. Pentadbiran negeri Selat mengalami perubahan sejak pembentukannya pada tahun 1826 dan di mana pada peringkat awal negeri-negeri Selat ni ditadbir oleh kerajaan British di India. Okey. Kemudian pada tahun 1867 pentadbiran dipindahkan ke Pejabat Tanah Jajahan London. Okey, kita nak tengok kemudian negeri-negeri Selat di bawah kerajaan British di India, apa yang berlaku semasa di India ya. 1826 sampai 1857 di mana pentadbiran di bawah Syarikat Hindia Timur Inggeris ataupun SHTI secara ringkasnya di India. Selepas SHTI dibubarkan, pentadbiran di bawah India Office ataupun kita panggil Pejabat India. Okay, selepas SHTI dibubarkan, pentadbiran negeri-negeri Selat dilaksanakan di bawah India Office ataupun Pejabat India. Pada masa ini diketuai oleh Gubernur dan ada residen konsular yang dilantik membantu Gubernur menjalankan pentadbiran. Okey. Dan Pulau Pinang menjadi pusat pentadbiran pertama bagi negeri-negeri Selat. Pada 1832, pusat pentadbiran dipindahkan kemudiannya ke Singapura kerana dikatakan lebih strategik dan maju berbanding dengan Pulau Pinang, terutamanya dari segi pelabuhannya ya. Okey. Kemudian kita tengok negeri-negeri Selat masih di bawah masih di India tapi di bawah Pejabat India ya, selepas Syarikat Hindia Timur Inggeris iaitu SHTI. 1858 hinggalah 1867 Undang-Undang British dikuatkuasakan di negeri-negeri Selat. Berlaku pemberontakan di India yang menyebabkan pejabat India tidak mampu lagi mentadbir negeri-negeri Selat dengan baik. Jadi di sinilah dikatakan punca atau pencetus kepada perpindahan pusat pentadbiran seterusnya. Okey, di mana selepas berlaku pemberontakan tu menyebabkan pejabat India ni tidak memberikan perhatian yang sewajarnya bagi melindungi pedagang negeri-negeri Selat dan juga timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan pedagang di negeri-negeri Selat. Okey, ini adalah gambaran struktur pentadbiran negeri-negeri Selat 1826 sehingga 1867 melibatkan SHTI di India. Ketuanya diketuai oleh Gubernur negeri-negeri Selat, Gubernur Jeneral British di India, diikuti dengan Gubernur negeri-negeri Selat untuk Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Setiap negeri Selat tadi diketuai oleh residen konsular. Okey. Kemudian ya, selepas dipindahkan pusat pentadbiran tu di bawah Pejabat Tanah Jajahan pada 1867 hingga 1946 bermulalah ya negeri-negeri Selat di bawah pentadbiran Pejabat Tanah Jajahan. Okey, apa dia Pejabat Tanah Jajahan? Kita tengok dulu. Jabatan Kerajaan Britain yang ditubuhkan untuk mengurus hal ehwal tanah jajahan British dan diketuai oleh Setiausaha Negara bagi tanah jajahan tersebut. Okey, so cikgu ulang. Pejabat Tanah Jajahan adalah satu jabatan kerajaan British yang ditubuhkan untuk menguruskan hal ehwal tanah jajahan British, diketuai oleh Setiausaha Negara. Okey, desakan kepada golongan pedagang dan penduduk tempatan yang tidak berpuas hati dengan pentadbiran di India Office, Pejabat India tu, menyebabkan negeri-negeri Selat dipindahkan di bawah pengurusan Pejabat Tanah Jajahan di London. Okey. Faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke Pejabat Tanah Jajahan London. Okey, tiada wakil negeri Selat dalam Majlis Perundangan di India yang meluluskan undang-undang bagi negeri-negeri Selat. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu sambung.
Pejabat India gagal mengawal masalah rompakan terhadap kapal dagang dan pertelingkahan kumpulan Cina yang sewenang-wenangnya masuk tanpa terkawal di negeri-negeri Selat. Dan golongan kumpulan Cina ni datang menimbulkan masalah kongsi gelap dan selalu bergaduh di negeri-negeri Selat. Okey. Kemudian pejabat India pula mahu menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang negeri-negeri Selat bagi menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang telah lama digunakan. Ini adalah antara tiga faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajah London. Kita pergi balik tiada wakil negeri-negeri Selat dalam majlis perundangan di India. Pejabat India gagal mengawal masalah rompakan dan juga masalah yang datang daripada kumpulan Cina di negeri-negeri Selat, dan juga cadangan pejabat India untuk menjadikan mata wang rupi India sebagai mata wang menggantikan mata wang negeri-negeri Selat, iaitu mata wang dolar Sepanyol yang digunakan selama ni. Okey, dua lagi faktor pemindahan pentadbiran ke pejabat tanah jajahan London, iaitu cadangan pejabat India mengenakan cukai pelabuhan di negeri-negeri Selat yang boleh menjejaskan kemakmuran taraf pelabuhan bebas. Dan juga dikatakan negeri-negeri Selat dijadikan sebagai tempat buangan banduan daripada India, sedikit sebanyak telah menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan. So ada 5 1, 2, 3 dan 4 dan 5 faktor pemindahan pentadbiran negeri-negeri Selat daripada India ke pejabat tanah jajahan London. Okey. Seterusnya, pada 1 April 1867, secara rasminya diisytiharkan negeri-negeri Selat sebagai tanah jajahan British dan diletakkan di bawah tanggungjawab pejabat tanah jajahan di London. Okey, seterusnya majlis perundangan ditubuhkan untuk meluluskan undang-undang sendiri. Dan slide yang terakhir ini berkaitan dengan struktur pentadbiran negeri-negeri Selat di bawah pejabat tanah jajahan di London. Diketuai oleh Gubernur negeri-negeri Selat, dan ada majlis eksekutif dan majlis perundangan. Majlis eksekutif berfungsi untuk menguruskan hal pentadbiran, manakala majlis perundangan untuk menggubal undang-undang. Okey, cikgu harap setakat ini kamu boleh dapat apa yang kita nak, objektif kita pada hari ini. Kita nak belajar tentang pentadbiran negeri-negeri Selat. Ada 2 peringkat di mana pentadbiran yang mula-mula negeri Selat ditadbir oleh kerajaan British di India melibatkan SHTI dan juga pejabat India, India Office. Dan kemudian peringkat yang kedua, pentadbiran negeri Selat ni dipindahkan ke pejabat tanah jajahan London. Okey. Dan juga ada 5 faktor yang menyebabkan berlaku perpindahan pentadbiran negeri-negeri Selat ke pejabat tanah jajah London. Tadi kita dah tengok tiada wakil negeri-negeri Selat dalam perundangan di India. Pejabat India gagal mengawal masalah rompakan dan pertelingkahan daripada kumpulan Cina. Mata wang rupi India dikatakan akan menggantikan mata wang dolar Sepanyol yang diguna pakai. Cadangan untuk mengenakan cukai pelabuhan di negeri Selat, dan juga negeri Selat dijadikan tempat buangan banduan daripada India yang akan menjejaskan imej negeri-negeri Selat sebagai pusat perdagangan yang hebat. Okey. Setakat sampai di sini dahulu video cikgu. So kita akan berjumpa lagi dalam video penerangan yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.